Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf, yang lagi berdedikasi Ibunda Rosniati Mansur selaku pengerusi Gemenur Iman bersama barisan pengurusannya yang amat saya alu-alukan dan hargai, hadirin pecinta ilmu, juga penginfak istiqamah Gemenur Iman sekalian. Alhamdulillah, kita masih Allah pilih sebagai hadirin yang mengimarahkan kuliah duha pada pagi 19 Rejab 1445 bersamaan 31 Januari 2024. Yang berbagi ini dengan pengajian tafsir Nurul Iman dengan tafsir surah An-Nur bahagian kedua, iaitu pada muka surat 130 pada ayat 35, sambungan tentang cahaya atau nur Allah dan sebagainya. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis, saya ingin mencadangkan supaya hadirin jemaah supaya tidak mencelah atau memotong percakapan Al-Fadil Ustaz selaku guru kita yang sepatutnya kita hormati. Andai perlu mencelah atau menyampuk, sila klik ikon tangan di paparan telefon bimbit masing-masing supaya Ustaz boleh memberi ruang untuk kita berbicara. Semoga dengan asbab kita beradab dengan guru kita akan memberikan kita lebih kefahaman dan Allah anugerahkan kefahaman itu kepada kita, insyaAllah. Bagi memohon lagi keberkatan majlis, saya ingin mohon Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran sekaligus memulakan pengembaraan kita di taman-taman syurga pada pagi yang barakah ini. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gemenur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambunglah pengajian kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Jadi hari ini kita nak sambung pada muka surat 130. Surah An-Nur, masih lagi dalam surah An-Nur. Hari ini kita sambung muka surat 130 baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 130 baris yang ketiga daripada atas. Ustaz, catatan saya minggu ni sambung ayat 36. Ustaz beritahu hari tu. Ayat apa? Ayat ke-36, baris ke-7 dari bawah. Ayat 35 dah habis. Ya ke?
dalam catatan saya lah, dalam notes yang dia buat ni. Ya ke? Ayat 35 tu dah habis. Akhirnya tak habis lagi hurai ni. Tak habis lagi Tak, Sebab Ustaz, sebab Ustaz ada cakap memang Ustaz nak sambung lagi ayat ni. sebab Daripada catatan dia lah. seperti yang saya tanda ni, baris yang ketiga daripada atas ni, sebab yang lepas saya hurai Allahu nurus samawati wal ard saja. Betul. Jadi nak sambung lagi yang selebih pada ayat tu lah. Ya, Ustaz. Betul tak? Jadi saya rasa kita uraian tu dulu. Boleh lah? Baik, jadi kita sambung kita sambung huraian ayat berapa tadi? 135 dulu Okey. Jadi kita lihat pada baris yang ketiga daripada atas. Okey. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Itu. Yang bermaksud mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Seumpama nurnya itu seperti tingkap yang padanya pelita. Al-misbahu fi zujajah. Bermula pelita itu pada dalam kaca, iaitu pandil. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Pandil itu bercahaya-cahaya seolahnya bintang yang bersinar-sinar. Yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Baik, kita baca dulu yang atas tu dulu. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ayat yang kita baca ni, para muslimin dan muslimat, ayat tentang tamsil, perbandingan, perumpamaan tentang cahaya Allah. Kita dah baca yang lepas tentang cahaya Allah ni menerangi langit dan bumi. Jadi para muslimin dan muslimat, pada ayat yang kita baca pula hari ni, Allah buat perumpamaan mengenai cahaya Allah. Cahaya tersebutlah. Jadi bila kita baca tadi, di sini ada beberapa perkataan, di antaranya kamishkatin. Cahaya Allah ni, kata Allah, seperti mishkat. Mishkat umpama mishkat. Yang kedua, kata Allah, fiha misbah. Misbah ni, padanya ada misbah. Nanti kita urai balik ni. Kemudiannya ada al-misbahu fi zujajah. Ada zujajah. Baik, jadi kita lihat pada tiga perkataan ni dulu. Baik, dia kata sini para muslimin dan muslimat, seumpama nurnya itu seperti tingkap yang ada padanya pelita. Baik, jadi kata ulama tafsir kita, mishkat ini ialah dia kata tingkap. Tingkap Ini kata ulama tafsir kita. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, macam ni saya nak cerita sebab dia kata sini tingkap. Mishkah ni iaitu sebenarnya satu tempat ataupun satu lubang dekat dinding. Satu lubang ataupun satu tingkap atau satu lubang dekat dinding yang kita buat lubang itu ataupun tingkap itu ataupun rongga dekat dinding tu tujuannya untuk meletakkan lampu dalam tu, pelita. Tu dia.
Dia tujuannya untuk meletakkan lampu ataupun pelita dekat situ. Ni dia. Jadi maknanya betul-betul dia tempat untuk meletakkan lampu. Dekat situ. Okey. Boleh bayang tak? Can you imagine? Tu dia. Orang Fela Genasa lah memang cakap macam tu. Tu muslimi dan muslimat. Saya nak boleh bayang tak ni? Saya kalau kita mengaji cara fizikal, saya boleh tulis, tunjuk kan. Okey boleh nampak ni saya tunjuk ni. Okey. Dan saya tunjuk macam ni je. Okey. Dia nampak tak? Ni ditumbuk dinding ni. Dinding ni. Dinding ni ditebuk. Okey. Jadi lubang. Okey. Ni miskat. Ni miskat. Memang dinding ni untuk meletak lampu. Jadi kata al-misbah. Al-misbah ni apa? Misbah ni kira pelita lah. Letak pelita dalam ni. Letak pelita. Tu. Okey, dinding dah ditebuk ataupun buat kayu ke apa, khusus untuk meletak lampu, meletak pelita. Okey. Dah siap, letak pelita sini. Okey. Bila saja letak pelita, jadi dia akan, bila lampu pelita ataupun lampu cahaya keluar, jadi pada masa itu dia akan terang cahaya ni. Akan terang. Pasal apa? Cahayanya orang kata meliputi situ. Meliputi situ, dia akan jadi terang. Kalau lampu tu letak, pelita tu letak dekat tengah-tengah meja, di ruang yang besar, maka lampu tu tak terang sangat. Cahayanya berselerak. Jadi bila kata cahaya tu letak dalam miskat tu, jadi cahaya tu jadi satu. Jadi satu dan jadi lebih terang. Gitu. Okey, boleh faham Okey. Dia bukan sekadar miskat itu yang menjadi peranan menerangkan cahaya itu. Waktu yang sama kata Allah az-zujajah. Az-zujajah. Az-zujajah ni yang pelita tu, pelita ni, ini contoh pelita yang kaca tu. Kaca. Faham tak? Az-zujajah itulah kaca. Bila ada pelita, dia letak kaca. Kaca yang mengurungi ataupun yang mengurung api tersebut. Tu dia. Okey, faham tak? Boleh faham Ustaz ni macam pelita cemeni pelita yang ada gambar nyonya. Macam tu, betul. Mana kita letakkan, kalau kita zaman dulu kan, tali elektrik, bila kita pasang api keluar kan, letak saja lampu, letak saja kaca tu, kurung api tu, jadi terang cahaya. Betul? Macam itulah Allah kata. Allah mengibaratkan sebegitu. Yang dikatakan lampu gaslin. Katalah tu. Jadi kata Allah nak beritahu cahaya ni. Perumpamaan cahaya Allah ni. Bukan cahaya yang biasa. Tapi cahaya yang terang. Cahaya yang terang. Dan cahaya itu terus memberi fokus. Bukan cahaya yang berselerakan. Bukan. Bukan cahaya yang berpecah-pecah. Bukan. Tapi cahaya yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu suatu cahaya yang terang dan kemudian cahaya itu dia fokus. Begitu. Itu maksudnya. Okey, saya nak sebut balik. Jadi miskat tadi iaitu merupakan satu lubang atau rongga dekat dinding yang memang dibuat untuk meletakkan pelita ataupun lampu di situ. Itu miskat. Yang kedua yang dikata al-misbah pula, al-misbah itu lampu ataupun pelita yang besar. Itu yang kedua, al-misbah. Yang ketiga, az-zujajah. Az-zujajah iaitu kaca ataupun geluk kaca kan kata. Geluk kaca yang mengurung sumbu lampu tu. Begitu. Ini yang dimasukkan az-zujajah itu.
Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah kata az-zujajatu ka'anna kaukabun durriyun, kata Allah. Yang kata pandil itu, ada kata pandil di sini. Maknanya kaca, geluk kaca tadi itu bercahaya seolah-olahnya bintang yang bersinar. Tu dia. Maknanya ulama kata di sini nak jelaskan az-zujajah itu satu geluk kaca yang sangat bersih, jernih. Tu dia. Sampai bila api ada dalam tu, dia akan bersinar, bercahaya seperti bintang yang bersinar-sinar. Begitu nak para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey. Dan kemudiannya Allah jelaskan yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin. Dinyala pelita itu daripada zait. Zait apa? Zait itu ialah minyak. Zaitah. Zait maknanya minyak. Minyak. Pohon kayu yang berkat. Kayu zaitun. Tiada bangsa kayu sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Tetapi antara keduanya iaitu negeri Syam ialah awal kayu yang tumbuh dalam dunia dan awal yang tumbuh kemudian Taufan dan tumbuh pada tempat segala anbiya Syam. Dan doa baginya 70 anbiya dengan berkat setengah daripada mereka itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kemudiannya Allah sebut tadi, Allah kata dinyalakan pelita itu daripada zait pohon dia kata. Maknanya daripada minyak satu pokok min syajaratin mubarakah, daripada pokok yang diberkati. Tu dia. Jadi minyak daripada pokok yang diberkati itu ialah zaitunatin, iaitu minyak zaitun. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat nak terang pada kita, minyak zaitun ini bukan minyak biasa. Tapi minyak zaitun ini hasil dari perahan dari pokok zaitun. Yang ada keberkatan, bahkan dia ada kualiti yang cukup tinggi. Tu dia. Pasal pokok zaitun ni sentiasa disinari cahaya matahari pagi dan petang. Itu yang disebut tadi. Dia kata tiada bangsa kayu sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Tu dia. Maknanya pokok zaitun ni sentiasa disinari oleh cahaya matahari. Baik matahari tengah terbit kena ke dia, baik cahaya matahari nak terbenam pun kena ke dia. Begitu nah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi ulama tafsir kita ni dijelaskan pada kita. Dia kata yang dimasukkan kena matahari terbit, matahari turun, matahari duk kena ni iaitu dekat negeri Syam. Negeri Syam lah. Negeri Syam lah tempat tumbuhnya pokok zaitun itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila kata negeri Syam, meliputi negeri Syria, Palestin dan sebagainya. Di situlah tempat yang banyak tumbuhnya pokok zaitun itu. Tu dia. Sebab itu para muslimin dan muslimat kalau ingat balik yang pernah saya huraikan dulu, yang surah At-Tin, bila saja Allah bersumpah watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watini wa zaitun, demi buah tin buah zaitun. Jadi ulama tafsir kata yang bermaksud ayat ini menunjukkan Allah bersumpah kepada negeri az-zaitun, buah tin dan buah zaitun itu. Dan negeri itulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi nak kata tempat lahir Nabi Isa ni di Syam lah.
di Palestin lah, di Palestin, di Syria tadi. Tadi ada kata apa, Lebanon, di Jordan, itu semuanya Syam belaka. Dekat situ memang banyak buah tin dan banyak pokok zaitun. Itu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak cari minyak zaitun yang berkualiti, kita pilih sana sendiri. Cari sana, pergi kat Jordan ke, dekat Syria ke, cari. Di situ memang banyak banyak yang kata minyak zaitun yang berkualiti. Tu dia. Saya ingat lagi dulu ada satu produk dekat Malaysia ni, saya tak pasti ada lagi tidak, produk minyak zaitun, apa nama produk dia? Min Syam. Min Syam. Jadi Min Syam ni maknanya daripada Syam. Nak kata minyak zaitun dia memang datang daripada Syam, daripada Palestin. Begitu. Jadi maknanya itu nak kata, Allah kata dinyalakan api itu, cahaya itu daripada minyak pokok yang berkat, iaitu zaitun, kata Allah. Tu dia. Baik. Dan ulama tafsir ni kata, ditambah sikit. Dia kata, yang kata Syam ini tempat segala anbiya. Ramai para nabi dan rasul yang berada di Syam. Di Syam ni kira di Syria, di Palestin, yang kita sebut adalah di Jordan, di Lebanon. Ini maknanya dulu dekat situ ramailah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lebih lagi di Palestin lah, ramai para nabi dan rasul, dari kalangan banyak dari kalangan Bani Israel. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun di Syam juga, di Palestin juga. Kita kena ingat Nabi Allah Ibrahim daripada Mekah dia berhijrah ke Iraq, kemudian dia berhijrah ke Palestin, ke Kanaan di Palestin. Begitu. Jadi para muslimin dan muslimat, bahkan makam Nabi Ibrahim pun berada di Palestin. Macam kita sebut yang dulu dah, kalau kita pergi di Palestin, kita boleh ketemu dengan beberapa makam Nabi dan Rasul. Di antaranya makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan makam Nabi Ishaq, makam Rifaqah. Rifaqah ni iaitu isteri Nabi Ishaq. Semuanya makamnya di situ, dekat Palestin, dekat Syam. Tu dia, para muslimin dan muslimat. Dan menariknya juga, dekat Palestin ni ada satu lagi makam, itu makam Rabiatul Adawiyah. Tu dia. Makam Rabiatul Adawiyah apa ada kat situ? Ada di Palestin. Agak-agak para muslimin dan muslimat, pasal apa tiba-tiba ada makam Rabiatul Adawiyah di situ? Cuba tahu agak-agak kenapa? Kenapa tiba-tiba dekat situ ada makam Rabiatul Adawiyah? Dia makam makam tak semestinya kubur. Tapi nak kata muslimin dan muslimat, pasal apa? Pasal apa tiba-tiba di situ adanya makam Rabiatul Adawiyah? Agak-agak siapa yang tahu? Kok ada yang dah biasa pergi sana kan? Di Palestin dah biasa berjalan sana, dah pergi makam macam-macam, makam Rabiatul Adawiyah sebagainya. Sana pun ada Salman Al-Farisi pun ada kan? Jadi nak kata pasal apa agak-agaknya di Palestin itu ada makam Rabiatul Adawiyah. Tu dia. Kenapa tu? Belum ada rezeki. InsyaAllah ada tu nanti, insyaAllah. Ada rezeki, jangan lupa sponsor saya sekali. Barulah bertambah rezeki itu. InsyaAllah. Okey. Agak-agaknya para muslimin dan muslimat, agak-agak kenapa di situ ada makam Rabiatul Adawiyah? Tu dia. Tak tahu Ustaz. Tahu ada makam tu pun bawah ni. Masya Allah. Okey. Jadi kenapa ada makam Rabiatul Adawiyah di situ? Kerana kalau ikut yang diceritakan, kerana Rabiatul Adawiyah ni seorang manusia wali Allah yang sangat rindu kepada Allah Ta'ala. Kita faham dah, dia seorang perempuan wali Allah yang sangat-sangat rindu kepada Allah.
yang sangat sayang dan kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi dia nak dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah. Bila dia nak dekat dengan Allah, bagi pandangan dia, bukan pandangan ulama' lain, tapi pandangan dia seorang. Bagi pandangan dia seorang, dia berpandangan di Al-Aqsa itu ialah kawasan bumi yang paling dekat dengan Allah. Itu dia. Pasal siapa dia pandangan macam tu? Dia berpandangan, seulang balik, pandangan dia saja. Bukan pandangan orang lain, pandangan dia saja. Pandangan dia saja yang mana dia kata bagi pandangan dia, Masjid Al-Aqsa adalah tempat dekat bumi ini yang dekat dengan Allah. Kenapa dia berpandangan macam tu? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah dari Al-Aqsa. Nabi naik, dimi'rajkan oleh Allah, naik ke langit, menembusi 7 tingkat langit yang akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawah, dan akhirnya Allah bertemu, Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi pandangan Rabi'atul Adawiyah, dari peristiwa Mi'raj itu, disebabkan Nabi bertemu dengan Allah dari situ, maka dia berpandangan Al-Aqsa itu ialah tempat yang paling hampir dengan Allah di bumi ini. Tu. Sebabnya dia sangat rindu dan kasih dan sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasal itulah dia pergi dekat Palestin tu. Tu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kan itu ada makam dia di situ. Itu dia. Kalau pergi dekat makam dia para muslimin dan muslimat, memang dekat makam dia tu subur dengan pokok zaitun ni, subur. Dia punya pokok dekat keliling dia punya makam tu penuh dengan pokok zaitun dan banyak buah-buah zaitun yang jatuh berguguran. Gitu dekat makam Rabi'atul Adawiyah, dekat dengan Palestin, dekat Al-Aqsa, tak jauh. Itu sebagai tambahan untuk kita lah. Baik, jadi nak kata para muslimin dan muslimat, jadi maknanya kembali balik pada kitab kita. Dia kata tadi, Syam ini tempat banyak Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dia kata Syam ini negeri yang diberkati oleh Allah. Tu dia. Sebab di situlah Nabi dan Rasul, dan termasuk didoakan oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dia kata antaranya Nabi Ibrahim mendoakan Syam. Bahkan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Syam itu. Tu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan keberkatan untuk Syam. Untuk Syam dan untuk Yaman kan. Dalam hadis tu Nabi disebut Syam dan Yaman. Nabi mendoakan keberkatan kepada negeri-negeri tersebut. Itu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Tu. Jadi mana kata para muslimin dan muslimat, negeri Syam, Yaman dan sebagainya, negeri-negeri yang diberkati oleh Allah. Tu dia. Dan ikut macam mereka yang pernah pergi Syria, yang pergi Syria ni kira Syam lah. Jadi mengikut cerita je lah yang pernah pergi mengaji sana, yang pernah pergi sana di Syria. Dekat sana ada lagi roti. Roti itu ada di zaman Nabi lagi roti tu. Roti tu dimakan lah, roti. Dan ikut riwayatnya memang Nabi masa Nabi pergi Syam, apa nama? Masa berniaga dengan Abu Talib kan, Nabi pergi Syam kan. Maka Nabi pernah makan roti itu. Dan roti itu sampai sekarang dibuat. Sampai sekarang dimakan. Sampai sahabat saya kata, dia cerita dia pernah mengaji kat Jordan. Lepas tu dia pergi Syam, dia pergi Syria. Jadi ada orang Syria, orang Arab Syria ni bagi dia makan roti tu. Sahabat saya ni dia kenyang dah. Dia kata, tak apalah saya dah kenyang, dia kata. Jadi orang Syria ni kata apa? Dia kata takkanlah kau tak nak makan
roti yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Tu dia. Ada keberkatan tu dia kata. Jadi sahabat saya dengar tu dia terus makan lah, kenyang pun dimakan juga. Pasal apa? Sebab itu roti, jenis roti yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Mana roti tu dah 1000 tahun lah. Mana ramuan dia kan 1000 tahun dah. Masih dikekalkan. Pasal apa? Keberkatan itu. Pasal pernah dimakan oleh Nabi SAW. Jadi pokoknya nak kata para muslimin dan muslimat, itu nak kata negeri Syam, negeri yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Tu dia. Jadi memang kita seronoklah kalau dapat pergi sana rasa tempat yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi hari ni Syria dah okey lah katanya kan. Tak macam dulu dah. Tak adalah perang sangat kan. Dah okey. Maknanya dah start orang dah hantar, orang Malaysia pun dah start hantar anak-anak pergi mengaji dekat Syria. Jadi boleh nak pergi tu bolehlah pergi tengok ziarah di Syria ni sebab bumi yang diberkati tadi. Pergilah. Sebab itu kalau ikutkan orang kata dari segi ilmu pun, ilmu di Syria lagi hebat daripada Jordan dan sebagainya. Dari segi keilmuan tu. Ramai ulama-ulama hebat-hebat daripada Syria. Di Jordan pun hebat juga. Tapi nak kata Syria tu lagi padu lah orang kata. Tu dia. Dan memang orang kata bercita-cita kan nak ngaji di Syria ni. Tapi masa perang tu berlaku banyak orang kata apa? Tidak kesampaian lah. Tapi sekarang dibuka balik, boleh lah. Ramai ulama antaranya macam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah daripada Syria, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah daripada Syria, Dr. Nuruddin Atir daripada Syria, Dr. apa lagi? Ramailah syekh-syekh yang kita mengaji kitab fiqh manhaji, kitab fiqh manhaji Imam Asy-Syafi'i tu. Itu pun daripada Syria juga tu, Dr. Mustafa Bura, Mustafa Al-Khin. Itu semuanya daripada Syria belaka. Ulama-ulama besar daripada Syria. Mana kata bumi yang diberkati. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, tentang minyak zaitun tadi. Yang minyak zaitun ni minyak yang bermutu. Yang berkualiti. Dia mampu memberikan pancaran cahaya yang kuat. Dengan pancaran sinaran matahari. Mana disebabkan matahari sentiasa kena pada pokok zaitun itu, maka hasilnya bila digunakan minyak zaitun untuk pelita, maka dia akan keluarkan cahaya yang kuat. Itu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Maka ada yang menyatakan bahawasanya minyak lampu tu dia jernih. Dia jernih. Hampir-hampir apa orang kata ni lah jernih lah. Seolah-olah orang kata minyak lampu tu dijernih lah macam tak disentuh oleh api. Walaupun pernah dipakai lah. Itu dia. Dan cahayanya amat terang dan sebagainya. Jadi dari situlah akan orang kata bila keluar cahaya lampu daripada azujajah tadi, dia akan memantul. Cahaya yang memantul, itulah mana itu yang akan menjadi cahaya yang makin terang dan sebagainya. Baik. Okey, firman Allah lagi kembali pada kitab kita. Yakadu zaituha yudhi walau lam yamsas funar. Hampirlah zait itu, zaitah atau zaitunnya, mana minyak sahaja itu menyala-nyala kerana bergemilang-gemilang cahayanya, dan jika tiada disentuh akan dia oleh api sekalipun. Ini sebut tadi. Maknanya yang kata minyak zaitun itu dia menyala-nyala dah. Minyak tu sendiri menyala dah. Bergemilang cahayanya disebut tadi. Walaupun tak disentuh, kata Allah. Walau lam yamsas funar. Walaupun minyak itu tak disentuh oleh api sekalipun, minyak zaitun itu dia tetap nampak orang kata bersihnya, orang kata jernihnya, macam bercahaya. Itu dia.
Itu nak kata kualiti minyak zaitun. Tu para muslimin dan muslimat. Sebab itu minyak zaitun ini juga ada setengah-setengahnya boleh digunakan untuk makan, untuk perubatan kita. Ni nak kata dia ada beza lah kot. Saya rasa di sini ada beza. Daripada pokok, minyak daripada pokok dengan minyak daripada buah zaitun. Tu dia. Yang mungkin yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ni sebab Allah kata min syajarati mubarakah, daripada pokok. Minyak daripada pokok, yang diperah daripada pokok mengeluarkan minyak yang jernih itu. Yang digunakan untuk menyalakan pelita lampu dan sebagainya. Yang berkualiti tinggi. Dan ada pun daripada buah zaitun itu, kalau diperah-perah keluar minyak juga. Itulah minyak zaitun yang boleh dimakan. Tu. Yang mungkin yang boleh dimakan, yang boleh untuk dimasak, digoreng ke apa, sebagailah. Tu dia para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Jadi kalau kita berkemampuan itu, elok sangatlah kalau kita makan minyak zaitun itu. Kan? Minyak masak kita pakai minyak zaitun. Ni kalau kemampuan lah. Sambil-sambil makan tu kita tuangkan minyak zaitun. Itu untuk kesihatan kita. Kalau kita pergi dekat Palestin, dekat Palestin ada setengah-setengah kedai runcit sebagainya, yang mana mereka bagi makan free. Mereka letak dekat tengah kedai tu ada tempat macam tempat makan. Dekat situ boleh makan free. Makan free macam mana? Dia bagi roti dengan cicah dengan minyak zaitun je. Tu dia. Makan roti dan cicah dengan minyak zaitun. Tu dia. Jadi saya pernah rasa lah. Saya pernah rasa. Sebab dia bagi free kan. Memang kat kedai tu ada macam tu. Siapa yang masuk kedai tu nak beli barang, sambil-sambil nak beli barang tu, makanlah roti yang disediakan. Yang disediakan roti, lepas tu cicah dengan minyak zaitun. Bagi free je. Sebab nak kata memang di situ tempat zaitun kan. Memang banyaklah minyak zaitun di situ. Bagi free pun tak ada hal lah. Bagi mereka kan. Tu. Kita sini mari sini mahal. Muslimin dan muslimat. Orang kata mahal sungguh. Mahal merebut. Orang kata. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat, nak kata pokok pangkalnya ia diberkati. Jadi kata Allah minyaknya sangat berkualiti tinggi. Sampai dia bersih, dia bersinar, dia jernih, bercahaya. Walaupun tak disentuh dengan api. Okey. Kemudian kata Allah, nurun ala nur. Nurun ala nur. Iaitu seperti nur serta nur. Maka nur Allah bagi orang mukminin itu hidayahnya. Nur atas nur iman. Itu dia. Jadi yang pertama Allah kata nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ini yang kita sebut tadi. Bila saja api dah keluar daripada minyak zaitun, letak az-zujajah. Maka di situ akan memantul cahaya. Bila memantul cahaya, maka cahaya akan jadilah cahaya di atas cahaya. Yang menyebabkan cahayanya berganda-ganda terang. Okey? Faham? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Daripada peranan-peranan tadi, daripada miskat tadi, daripada misbah tadi, kemudian daripada az-zujajah tadi. Bila pasang je api, dia akan memantul. Api keluar sini, dia memantul. Jadi cahaya atas cahaya. Begitu. Bila jadi cahaya atas cahaya, memantul cahaya, maka cahaya yang ada makin berganda-ganda. Berganda-ganda. Begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau ikut kata almarhum Dr. Syed Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, dia kata ini ayat ni juga tentang teknologi optik. Itu dia. Jadi kita mengaji pasal optik. Pasal mata, pasal optik ni, ini pun kaedahnya daripada az-zujajah tadi memantul cahaya. Jadi itulah teknologi optik. Yang kita ambil kamera dulu kan, cahaya tu kembali balik pada cahaya kamera tersebut. Itu semuanya ialah teknologi yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik.
Jadi para muslimin dan muslimat itu dari segi maksud yang pertama, cahaya atas cahaya tadi makin berganda cahaya. Yang kedua kita sebut tadi daripada ayat ini lahirlah ilmu optik. Jadilah kamera dan sebagainya. Yang ketiga pula para muslimin dan muslimat di sini Allah menerangkan pada kita cahaya atas cahaya ni maknanya ada dua cahaya. Dua cahaya. Jadi ulama tafsir kita disebut tadi dia kata nur Allah bagi orang mukminin itu hidayahnya, hidayah. Nur. Atas nur, iman. Ada hidayah tu cahaya, iman itu pun cahaya. Itu. Ini kata ulama tafsir kita. Ini kata nur atas nur, cahaya hidayah dan cahaya iman. Itu dia. Ada pula huraian lain menyatakan cahaya atas cahaya ni apa dia? Yang pertama cahaya dipanggil cahaya hissiyah. Cahaya hissi. Cahaya hissi ni apa para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala? Iaitu cahaya yang zahir. Lahiriah zahir. Itu hissi. Itu dia. Dan yang kedua, bila cahaya atas cahaya kedua ialah cahaya maknawiyah. Itu. Cahaya maknawiyah ni cahaya yang dalam. Itu dia. Inilah cahaya yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala, mana cahaya hissi dan cahaya maknawi. Itu maksud dia. Cahaya hissi dan cahaya maknawi. Tu. Jadi muslimin dan muslimat, bila cahaya ni ada, dia akan menerangi langit dan bumi. Maknanya nak kata bila cahaya, dua-dua cahaya ni bergabung lah. Cahaya hisiah dan cahaya maknawi tu bergabung. Cahaya atas cahaya tu. Jadi menyebabkan dia akan mengalahkan segala cahaya yang ada. Tu dia. Maknanya cahaya Allah ni nak kata hebat tu. Yang kata ni lah. Yang ni kata tadi hisi dengan maknawi yang sebut tadi. Hidayah dan iman tu. Bila dua cahaya ni ada pada kita, diberikan oleh Allah Ta'ala, para muslimin dan muslimat, maka dia akan muncullah cahaya yang sangat hebat dan dia akan mengalahkan semua cahaya yang ada. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada yang kata juga cahaya atas cahaya ni nak kata sistem yang Allah turunkan. Tu. Bila turunnya cahaya sistem ini, maka segala cahaya ataupun sistem ciptaan manusia yang ada di alam ini akan dikalahkan. Itu dia. Atau orang panggil cahaya manhaj, nur manhaj. Cahaya sistem. Itu hasil daripada itulah hissi dan maknawi tadi. Daripada hidayah dan iman. Begitu. Kemudian ada pula nur manhaj, ada cahaya manhaj, iaitu sistem daripada Allah Ta'ala. Sebab orang yang dapat hidayah Allah, orang yang beriman, dia akan ikut sistem Allah. Tu. Muslimin dan muslimat. Bila ada sistem daripada Allah Ta'ala, maka segala sistem yang ada, yang dicipta oleh manusia, semuanya akan habis. Akan dikalahkan. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Boleh faham ke kita cerita benda ni? Boleh faham Ustaz, maaf nak tanya. Ya. Cahaya isi ISI. His, ha. Tu saya nak dengar ejaan dia betul-betul. Ustaz, dalam Jawa Ustaz. Hissi. Hissi. Ha bulat. Itu ada sabdu. Hissi. Cahaya hissi dan cahaya maknawi. Baik. Yang tu saya kelas, yang hissi tu. Tak dengar? Ha ke huruf ha? Ha. Pedas Ustaz. Kecil ya? Saya tak tahu apa dah ke simpul. Tapi ha. Hissi. Ada syadah pada sin. Syadah pada sin. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Okey, jadi macam kita mengaji pasal apa? Pasal mukjizat. Mukjizat Nabi ada mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ni mukjizat yang zahir. Macam keluar air dari celah jari, orang kata membelah bulan, itu hissi, zahir. Mukjizat maknawi ialah yang dalam lagi besar, iaitu Al-Quran. Itu dia. Macam itulah cahaya hissi dan cahaya maknawi. Mana cahaya hissi ni dari segi
akidah, hidayah. Kemudiannya cahaya manawi tu ialah iman kita. Begitu itu maksud dia. Okey, ada lagi soalan sikit lagi. Para muslimat, cepat. Sebelum saya tutup ni, sebelum saya pergi kelas sebelah. InsyaAllah. Boleh? Kalau tadi saya tutup. Saya kiranya ayat 35 ni semuanya gambaran, misalan yang Allah bagi melalui minyak zaitun dan cahaya tu, cahaya daripada Allah kepada hati orang-orang yang beriman. Betul? Ya, betul. Okey. Betul. Okey, kalau ingat balik para muslimin dan muslimat yang minggu lepas, cahaya Allah yang kita cerita tu memang hidayah, kemudiannya cahaya Allah itu sendiri. Cahaya Allah yang kita manusia tak mampu nak melihat Allah, menampak cahaya saja. Nabi Musa tak mampu, Nabi Muhammad masa dimi'rajkan oleh Allah, Nabi Nawak nampak cahaya. Itu kita ingat balik. Begitu. Dan hari ni kita cerita pula cahaya tentang hidayah tu. Lebih detail. Allah beri perumpamaan hidayah Allah macam mana. Begitu. Muslimin dan muslimat. Jadi insyaAllah kuliah minggu depan kita akan sambung lagi ayat ni lagi Ayat ni lagi. Sebab ayat ni dia ada hurai pula pasal mengenai perbandingan itu. Jadi insyaAllah kita akan uraikan tentang ayat ni lagi pada kuliah kita pada minggu depan insyaAllah. Jadi insyaAllah saya cukup sekadar itu. Kita akan sambung, saya akan sambung kelas yang kedua di sebelah insyaAllah. Siapa yang berminat nak terus stay untuk pengajian seterusnya boleh stay lah dalam online kita ni. InsyaAllah siapa nak live boleh live, tak ada masalah. Jadi insyaAllah saya akan tutup kuliah saya nanti selepas daripada kuliah saya yang kedua ini insyaAllah. Okey, terima kasih. Sirru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.